Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kutub Melati tumbuh melata, turun merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis ini. Sarung ketupat berisi inti di bawah dan sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama berhimpun pada petang ini untuk menjayakan program ini. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian serta para peserta seminar yang hadir ke program ini untuk menimba ilmu dan berkongsi pengalaman. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sepadan. Mak kata pun jaga, tutuplah ilmu hingga ke liarat, tutuplah ilmu sehingga ke negeri China. Semoga usaha kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, pada program hari ini kita mempunyai dua slide, iaitu slide ceramah dan sesi jawab bersama penceramah kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan lagi acara kita pada petang ini dengan menyebut Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Sabil dan Nurul Syafiqah binti Sabri bagi menyampaikan surat ceramah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan juga. Okey, di sini saya akan menyampaikan seminar yang bertajuk Money dan Banking akan diteruskan oleh sahabat penceramah saya. Berkenaan dengan duit, siapa yang tak suka, betul tak? Betul tak duit? Kita ada pelbagai jenis, 100, 50, 20, 10, RM1 dan RM1. Okey, sebelum saya memulakan ceramah saya berkenaan dengan wang, apakah yang dimaksudkan dengan wang tersebut? Siapa tahu? Okey, mungkin pada kelaziman kita ni kita anggap macam duit, wang, tapi kita tahu apa yang dimaksudkan sebenarnya. Okey, maksud wang adalah satu benda atau komoditi yang telah diterima umum sebagai alat perantaraan pertukaran barang-barang dan perkhidmatan. Okey, di sini kita boleh lihat apabila ianya merupakan satu bahan yang dibuatlah yang boleh diterima umum antara satu pihak dengan satu pihak sebagai pertukaran barang. Itu yang dimaksudkan dengan wang. Dengan wang kita boleh beli macam-macam, betul? Daripada situlah wang itu dikatakan sebagai perantaraan alat pertukaran barang dan perkhidmatan. Okey, seterusnya saya beralih kepada fungsi-fungsi wang. Dah tahu apa itu dia punya fungsi, kita tahu untuk beli barang, betul? Tapi kita tahu lebih detail apa benda kegunaan wang ini. Yang pertama, wang ni ada 4 jenis. Sebab yang wang ada 4 jenis, iaitu 4 alat. Yang pertama sebagai alat pertukaran, perantaraan pertukaran. Yang kedua sebagai alat mengukur nilai. Yang ketiga, alat simpanan nilai. Dan akhir sekali ialah sebagai alat bayaran tertunda. Ya, benda yang dimasukkan dengan fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, di sini kita boleh melihat definisinya yang maksud memudahkan urus niaga kerana hanya perlu membayar sejumlah wang tertentu untuk lakukan urus niaga. Ianya mestilah mempunyai ciri-ciri diterima umum untuk dijadikan sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, itu sebagai fungsi dia. Kita nak buat sesuatu, nak urus niaga, kita nak tukar. Maksudnya kita nak barang tu dan sebagai sebagai pekedai tu dia nak tukar dengan menggunakan wang. Maksudnya kita nak barang, kita kena bagi wang. Dia bagi barang, dia terima wang. Okey. Yang kedua sebagai alat mengukur nilai. Apa yang dimasukkan dengan sini? Mengukur nilai suatu barang dalam bentuk harga RM. Memudahkan perbandingan nilai antara satu barang dan barang yang lain. Ianya mestilah mempunyai ciri yang boleh dibagikan unit yang lebih kecil bagi membolehkan
proses urus niaga dijalankan. Masuk kat sini, dalam Malaysia ni kita pakai ringgit Malaysia, betul? So dan itu yang dinamakan fungsi dia sebagai alat mengukur nilai. Okey, yang ketiga sebagai alat simpanan nilai. Ianya mempunyai ciri kestabilan nilai dan tahan lama. Barang yang disimpan mestilah barang tersebut berada di institusi kewangan seperti di bank lah, sebagai alat simpanan nilai. Okey, dan akhir sekali sebagai bayaran tertunda. Bayaran tertunda maksud dibayar secara ansuran. Ianya mempunyai nilai yang stabil untuk satu jangka masa yang lama lah. Okey, berkenaan dengan ini fungsi dia. Sekarang kita pergi kepada ciri-ciri wang. Kita dah tahu apa maksud wang, kita dah tahu apa fungsi-fungsi wang dan apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri wang. Okey, ciri-ciri wang ni kita ada 6, iaitu terima umum, tahan lama, tawaran yang terhad, stabil harga, boleh dibawa ke mana-mana dan mudah dibagikan dalam bentuk yang kecil. Okey, kita lihat satu persatu. Yang dimasukkan dengan terima umum. Terima umum dimasukkan benda yang hendak dijadikan wang mestilah diterima umum sebagai alat perantaraan, pertukaran dan perkhidmatan. Okey, ciri yang kedua, penawaran terhad. Benda yang hendak dijadikan wang mestilah kuantitinya tidak terlalu banyak sehingga menjejaskan nilainya. Okey, yang ketiga, kestabilan nilai. Benda yang hendak dijadikan wang mestilah nilainya tidak mudah berubah dalam jangka masa pendek atau panjang. Okey, yang keempat, ciri wang tersebut mempunyai tahan lama. Benda yang hendak dijadikan wang mestilah tahan lama dan tidak mudah rosak supaya boleh digunakan untuk suatu jangka masa yang panjang. Okey, yang kelima, mudah dibawa. Mudah dibawa ialah benda yang hendak dijadikan wang mestilah bersaiz kecil dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Dan akhir sekali boleh dibagikan ke dalam bentuk kecil. Okey, masuk kat sini dia boleh pecah menjadi, kalau RM5 kita boleh mudah dibagikan dalam bentuk unit kecil, maksud kita boleh tukar menjadi RM1 sebanyak kuantiti dia 5. Okey, itu dimasukkan dengan ciri-ciri wang. Okey, seterusnya kita membezakan apa jenis wang yang terdapat di Malaysia ni. Ada 5 jenis. Okey, yang pertama pelik duit. Yang kedua, wang sah atau wang kertas. Yang ketiga, duit komoditi. Yang keempat, token duit atau duit shilling. Dan yang kelima ialah deposit semasa. Okey, kita kena pasti satu persatu. Duit komoditi. Duit komoditi ialah item yang mempunyai nilai sendiri yang digunakan sebagai pembayaran seperti tobako, kulit lembu atau tembakau. Ianya mempunyai harga, nilai atau untuk menghasilkan barang. Itu duit komoditi ni jarang dipakai lah waktu sekarang. Okey, fiat duit itu barang yang kerajaan isytiharkan sebagai wang, dikeluarkan oleh Bank Sentral kat Malaysia ni. Bank Sentral ni cuma Bank Negara Malaysia. Dia punya itu dalam bentuk mata wang. Okey, yang ketiga, wang sah atau wang kertas. Ni yang kita selalu pakai lah, wang sah. Ianya berbentuk kertas. Kerajaan sahkan sebagai alat pembayaran atau mensettlekan hutang. Okey, kat Malaysia ni kita pakai RM. Kalau dekat luar negara ada nama lebih dolar-dolar tersendiri. Okey, urus niaga yang lebih besar contohnya RM100, RM5, RM10 dan sebagainya. Okey, token duit ni duit shilling. Duit shilling ni, tahu kan, dia berbentuk logam. Lepas tu mempunyai nilai tanda yang lebih rendah berbanding nilai muka. Okey, last sekali deposit semasa. Deposit semasa tu dia berdasarkan cek. Lepas tu boleh digunakan hanya untuk bank perdagangan sahaja. Dan pemegang akaun deposit semasa diberikan buku cek dan boleh membuat pembayaran dengan menggunakan cek. Okey, itu sahaja topik yang saya telah kupas, iaitu maksud wang, fungsi-fungsi wang, ciri-ciri wang dan akhir sekali membezakan jenis-jenis wang yang terdapat pada masa sekarang. Okey, itu sahaja saya teruskan kupasan dengan penceramah seterusnya. Saya akan terangkan dua bank yang ada dekat Malaysia. Satu bank commercial bank, yang kedua central bank.
commercial bank. Boleh bagi saya contoh apa commercial bank? Contoh commercial bank. Tahu tak? Islam. Bank perdagangan. Islam. Itulah bank Islam. Bank Islam, Maybank, CIMB, HSBC, semua tu bank perdagangan. Yes. Fungsinya yang pertama menerima deposit. Yang kedua dia menunjukkan pinjaman. Contoh pinjaman housing loan, car loan, personal loan. Contoh korang student boleh ambil student loan. Yang ketiga dia akan memudahkan transaksi pertukaran asing. Dan yang keempat ATM. ATM dekat Menjik Polisan. Yang tu bank Islam punya. Yang central bank pula bank pusat. Yang pertama dia akan mengeluarkan mata wang negara. Yang kedua sebagai jurubank kepada government. Bank pusat ni ditubuhkan pada 1959 dan dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Yang ketiga sebagai jurubank kepada bank perdagangan. Bank perdagangan yang tadi Maybank, HSBC. Yang keempat mempertahankan nilai mata wang. Dan yang last melaksanakan dasar kewangan. Contoh kalau berlaku inflasi di Malaysia, bank pusat akan meningkatkan kadar bunga pinjaman. So, penawaran wang akan terhad. Faham tak? Kalau Malaysia berlaku inflasi, bank pusat akan meningkatkan kadar bunga pinjaman. Maknanya pinjaman penawaran wang akan terhad. Faham tak? Kalau inflasi pun sama kan? Inflasi kalau berlaku inflasi di Malaysia, bank pusat akan menurunkan kadar bunga pinjaman dan permintaan akan meningkat. Permintaan wang akan meningkat. Saya jadi Bagi slot seterusnya, majlis diteruskan bagi sesi soalan jawab. Dijumpa sekali lagi penceramah kita pada hari ini untuk meneruskan acaranya. Kepada tuan-tuan dan puan-puan serta peserta seminar, boleh mengemukakan pertanyaan kepada penceramah kita pada hari ini. Okey, saya buka kepada peserta-peserta yang ada soalan untuk mengajukan. Contoh saya akan jawab dengan ini. Saya nak tanya, Sila. macam mana cara kita nak urus duit? Okey, terima kasih. Okey, kita sedia maklumkan bahawa menguruskan duit ni memang satu perkara yang sangat-sangat penting. Lagi-lagi bila diajak dewasa ni. Okey, antara cara-caranya untuk menguruskan duit ni, yang pertama, niat yang penting, betul tak? Untuk kita nak uruskan betul, mesti kena ada niat. Okey, yang kedua, kita mestilah menilai di mana sesuatu keadaan kewangan yang pada masa sekarang. Maksudnya kat sini kita kena nilai, maksudnya kalau kita nak uruskan wang kita tahu berapa kita nak pakai apa semua, so kita kena tengok waktu sekarang macam mana. Okey, seterusnya kita kena tetapkan matlamat kita. Tetapkan matlamat maksudnya kita berangan untuk uruskan duit, tapi dalam masa sama kena ada matlamat lah kita nak capai tu. Okey, yang ketiga, kita kena wujudkan perancangan. Bila dah ada matlamat, perancangan mesti ada. Betul tak? Perancangan kita contohlah kita nak target. Kita nak kumpul untuk semester 2 ni misalnya untuk generasi ni lah. Kita nak target dalam negeri tinggi lah. So kita kena ada perancangan. Kita boleh target. Okey, yang seterusnya, bila kita dah rancang, kita kena laksanakan perancangan tersebut. Faham? Okey. Bila kita dah laksanakan apa semua, okay, kita kena check balik apa yang kekurangan tersebut. Maksudnya benda yang kekurang kita buat refleksi. So biasa kalau kita belanja ni tak ingat dunia, betul? So dari situ macam kita refleksi, lepas tu kita tengok balik matlamat kita nak buat apa. Sebab kadang-kadang ni duit ni bukan dia boleh bertahan lama. Itu saja. Ada persoalan seterusnya? saya. Apa kebaikan mengurus atau merancang duit?
Okay, kita terusnya kepada penceramah. Okey. Kebaikan untuk uruskan wang Okey, yang pertama awak akan dapat edakan pembelanjaan yang berlebihan. Contoh kalau awak dah set satu hari tu awak nak berbelanja berapa ringgit. Contohnya satu hari RM10. So, tak payah lebih dah kan. Kalau lebih, dah bajet. Yang kedua, okey, bebas memikirkan masalah kewangan. Tak adalah stres, tak ada duit hari ni, tak ada duit, esok nak tak ada duit. Yang ketiga, kita tak perlu bergantung kepada orang lain. Contohnya nak pinjam dengan orang lain, nanti orang lain pun tak suka nak kawan dengan awak. Okay. Okay, ada persoalan lain? Ada. Okay, kalau tak ada, saya ada persoalan. Sebab ini soal saya jawab betul MC? Ya, Okay, kita ada hadiah yang lumayan. Saya akan bagi kepada peserta yang berjaya jawab. Okay, ini soalan pertama. Apakah yang dimasukkan dengan wang? Okay, sila peserta ini jawab. Okay, maksudnya satu benda atau komoditi yang telah diterima umum sebagai alat bertukar acara pertukaran barang-barang dan perkhidmatan. Oh, tepat sikit nak. Sebagai ganjaran. Okey, kuis seterusnya kita up kepada RM20. Tidak, RM30. Okey, tadi saya penceramah sedikit makluman. Terdapat beberapa jenis duit yang ada kan. Okey, boleh beri apakah duit shilling? Siapa boleh jawab? Saya. Besar nilai dia ni. Saya. Okey, dia jawab dulu. Wang yang mempunyai nilai tanda lebih rendah berbanding nilai muka. Oh, kalau dia betul-betul, jawapan betul. Tapi kalau dia besar ni, ada soalan. Deposit semasa pula betul. Deposit semasa boleh berdasarkan cek. Lepas tu dia bank perdagangan sahaja. Okey, boleh tak? Yang terima. Terima kasih. Soalan kedua terakhir. Kita ada Upscale 40. Apakah yang dimaksudkan berikan fungsi-fungsi wang? Saya. Okey, silakan. Fungsi wang ada dua. Ada empat. Sebagai alat mengukur nilai. Yang kedua sebagai alat simpanan nilai. Yang ketiga sebagai alat peraraan pertukaran. Yang keempat sebagai alat bayaran tertunda. Okey, walaupun ada jawapan di hadapan. Terima kasih. Okey, dan soalan terakhir. Berikan ciri-ciri wang. Saya. Okey, jawab. Yang pertama terima umum. Yang kedua tahan lama. Yang ketiga stabil harga. Yang keempat tawaran yang terhad. Yang kelima boleh dibawa ke mana-mana. Okey, betul. Ya. Terima kasih. Okey, sekian itu saja. Kita teruskan kepada MC. Terima kasih kepada kedua penceramah kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, selesai sudah program seminar Money and Banking. Ucapan tahniah kepada semua peserta yang memberi kerjasama. Sambut tunggu sehingga selesai. Semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh itu dalam seminar ini dan berkongsi kepada rakan-rakan dan jiran-jiran yang tidak dapat turut serta dalam program ini. Pohon kerangan, tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa. Selanjut bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang kekurangan itu datang adalah kelemahan saya sendiri.